Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada di dalam ibadah online Manser pada sore hari ini. 哈利路亚，赞美主，感谢主耶稣的怜悯慈爱。我们今盼望能够在晚上举行华文崇拜会。 Juga kami berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala yang sudah mengizinkan kami menggunakan mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. 感谢我们的主任牧师跟副主任牧师给我这个机会，能够在这里侍奉主。 Pada saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-18. 现在我们要学习神的话语，从箴言第12章18节。 Demikian firman Tuhan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 说话浮躁的如刀刺人，智慧人的势头却为义人的良药，义人的良药。 Kita akan memperhatikan bagian kedua, yaitu lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 我们要看下半段的，就是智慧人的舌头呢，却为义人的良药。 Secara umum arti dari bijak atau pengertian dari kebijaksanaan adalah sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal yang sehat, yang dipandang benar dan tidak salah atau adil. 所以智慧的意思就是说，人用他的思想进行好的事，而且在他的眼里，他是进行公义的事。 Sikap yang sehat, sikap yang logis, yang dipandang benar atau adil dalam menghadapi setiap keadaan atau peristiwa, 就是他们利用他的逻辑，他们知道他们进行的是对的，也是他们知道他们进行的是有公义的。 adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat diperlukan oleh anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. 这是一件非常重要，对神的子女，他们是要这智慧活在这个末世的时代里。 Begitu juga pengertian lain daripada orang bijak ini adalah dalam bahasa Inggrisnya adalah wise, yang dikenal dengan kebijaksanaan. 那么智慧呢，在英语就是 wise， 就是说呀，它是进行是有道德或者呀有公义的。 Nah, dalam keadaan sekarang ini di mana suasana hidup masyarakat kita ada dalam suasana pandemi COVID-19, 现在的情形就是我们的社会呢，或在这个新冠病毒的时代里， maka kita sangat membutuhkan suatu firman Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita, yaitu supaya bisa disembuhkan. 我们非常需要一种神的话呢，能够恢复我们，就是说能医治我们。 Nah, yang sangat berperan aktif terhadap kita semua itu apa yang dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 这是很像刚才我们读到的，就是说智慧人的石头呢，却为义人的良药。 Jadi sangat penting kalau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki perkataan-perkataan yang mampu mendatangkan kesembuhan. 所以呢，非常重要。身为神的子女呢，我们能够说出这些能够医治、医疗的话。 Ini yang dikatakan kuasa perkataan yang menyembuhkan. 这就是说，说出来的话呢，有这个大能够医疗。 Untuk itu kita akan belajar 3 orang yang melakukan hal-hal ini dalam Alkitab. 所以我们要学习3位人他们的经行在圣经里所记载的。
Pertama, saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. 我请大家打开《使徒行传》第6章， ayatnya yang ke-8. 《使徒行传》第6章第8节， Berbunyi demikian, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. 司提反满的恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹。 Di sini dikatakan bahwa Stefanus mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Artinya dia menyembuhkan banyak orang. 在这里提到司提反，他已经行了许多大神迹奇事，在众人面前，就是说很多人他已经医疗。 Nah, siapakah Stefanus ini? 那么司提反又是谁呢？ Stefanus ini di dalam ayat sebelumnya menjelaskan bahwa dia adalah orang biasa. 司提反提在前几节里面，就是说他是普通人， Jemaat seperti kita sekarang ini. 就像我们现在的信徒一样。 Tetapi Alkitab katakan bahwa 但是圣经里记载， Stefanus ini penuh dengan roh dan hikmat. 但是提到这个司提反满的恩惠能力。 Jadi dengan Stefanus dipenuhi dengan Roh Kudus dan hikmat, 那么司提反他充满了圣灵跟智慧， maka perkataan-perkataan yang keluar daripadanya 他所说出来的话呢， adalah perkataan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. 他的话能医疗医治种种的病情。 Itulah sebabnya kita anak-anak Tuhan sekarang ini 身为我们神的子女， yang sekarang sedang mengikuti program online ini di rumah, 现在我们跟着这个晚上的崇拜会， mari percaya ke atas firman Tuhan. 我们要相信神的话。 Sama seperti kita melihat bagaimana Stefanus percaya kepada firman Tuhan, dia penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan hikmat. 我们同样的看到司提反，他充满了圣灵，他充满了神的话，他充满大能。 Jadi kalau di rumah masing-masing ada yang sedang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan, mengalami kesulitan, 所以我们每一个人在家中，也许我们在病痛中，也许我们有一些困苦的， minta firman Allah yang hidup itu dan kuasa Roh Kudus itu untuk menjamah sakit penyakit itu. 我们呼求神的话，这个充满大能神的话呢，触摸我们的病情。 Sebab Alkitab yang benar ini katakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 因为在这里圣经里记载，智慧人的舌头呢，能带来医治病情。 Poin yang kedua saya mau ajak kita melihat 第二件我要请大家一同看， Petrus yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal 3在彼得呢，他在《使徒行传》第3章 ayat 6 sampai 8. 第6到第8节。 Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. 彼得说：“金银我都没有，只把我所有的给你。那奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”于是拉着他的右手扶他起来，他的脚和踝子骨立刻健壮了，就跳起来站着，又行走，同他们进了殿，走着跳着赞美神。 Cerita ini tentang pada waktu sore Petrus dan Yohanes hendak memasuki bait Allah. 在这里提到，彼得和约翰呢，在傍晚的时候进到神的殿里。 Di pintu bait Allah itu ada seorang yang sudah sekian puluh tahun sakit lumpuh.
有一位这个瘸子在神的殿的大门那里，已经这么多年已经不能走。 Ketika dia melihat Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, dia meminta sesuatu. 这不能走的人看到彼得跟约翰要进入神的殿的时候，他就那里逃。 Maka keluarlah perkataan daripada Petrus yang mengatakan apa yang kita sudah baca di ayat 6 sampai 8 yang intinya demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. 那么彼得就说出刚才我们所读到的，他的总结就是说，彼得奉了拿撒勒人耶稣基督的名，叫那人能行走。 Dan kuasa perkataan yang keluar daripada mulut Petrus, 彼得从他的话的大能呢， Alkitab mengatakan maka seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang lumpuh itu. 那么圣经里记载呢，人呢立刻强壮起来。 Nah dari sini kita bisa melihat siapakah sebetulnya Petrus itu. 在这里我们看到彼得到底是谁呢？ Petrus adalah orang biasa sama seperti kita, tetapi dia tergolong dalam murid-murid Yesus. 彼得呢跟我们一样，也是一个普通的人，但是他是耶稣的门徒， Yaitu murid-murid Yesus yang baru saja mengalami dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta. 就是说这个耶稣的门徒呢，刚刚被圣灵充满，就是在五旬节的时候。 Itulah sebabnya dari ayat yang kita baca ini, 所以我们在这里督导的境界呢， kita bisa memetik satu makna yang sangat berguna buat kehidupan kita anak-anak Tuhan. 我们在这里可以能够来抓住这重要的要点，为我们成为神的子女。 Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka perkataan-perkataan yang berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit itu akan muncul dari hidup kita. 如果我们被圣灵充满，我们能够说出这个能有大能的能力的话，能够医疗别人的病。 Maka pada sore hari ini saya ingin mengajak kita anak-anak Tuhan yang sekarang sedang mengikuti program online ini untuk 所以我邀请各位弟兄姐妹，你们在参加这个崇拜会的时候， hidup sesuai firman Tuhan, yaitu kita harus mengalami pengalaman-pengalaman yang disediakan oleh Tuhan. 我们要活着照神的话，那么我们要经历这一切神为我们预备的。 Pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh anak Tuhan di akhir zaman ini adalah dia harus mengalami pengalaman lahir baru. 所以，我们这身为神的子女，在这个末世的时代呢，我们就是要有一个重生的经历。 Yaitu dia percaya kepada Yesus yang sudah menanggung dosanya di kayu salib, mati dikuburkan, kemudian pada hari ketiga dia bangkit. 那么就是说，他已经相信他的罪呢已经被赦免，通过耶稣被钉上十字架过后呢，他被埋葬，3天后他就复活。 Nah, ketika dia percaya kepada karya Yesus ini, maka Roh Kudus dan firman Allah menguasai hidupnya yang dikenal dengan diturun dari atas untuk melahirkan kita menjadi ciptaan baru. 所以呢，如果他相信这个耶稣所有的作为呢，就是说，我们知道我们得到这个重生是从天上降下来的呢，就是要我们经历这个重生。 Caranya hanya kita pemanggil, Yesus, mari datang dalam hidupku. Aku percaya karyamu di kayu salib Kalvari. 他的方法呢，就是说，我们要相信，我们邀请耶稣接受他，就是相信他所进行的这一切，在十字架上。 Pengalaman kedua yang diharapkan dari kita adalah supaya kita mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. 这第二件我们需要经历的呢，就是我们被圣灵受洗， yang ditandai dengan berbahasa lidah. 就是我们能够表示说方言， dan melakukan firman Tuhan dengan taat, 那么 setia. 我们要好好的顺服照神的话行。 Nah, pengalaman ini membawa kita kepada perkataan-perkataan yang penuh kuasa. 这一切的话呢，就是充满了大能， Sama seperti Petrus tadi. 就如同刚才彼得所说出的，
Ketika dia katakan dalam nama Yesus berjalanlah, maka orang tersebut langsung bisa berjalan saat itu juga. 他奉耶稣基督的名叫那人不能走的人能走，就是立刻呢，那人就能行。 Jadi dari sini kita sudah bisa melihat di dalam Alkitab bahwa ada orang biasa, jemaat biasa yang memiliki Roh Kudus dan hikmat, yaitu Stefanus, punya kuasa perkataan untuk menyembuhkan sakit penyakit. 所以我们看到这些普通人，如同刚才我们读到了这个司提反，他的话充满了大能。 Kedua, kita melihat bahwa ada Petrus, murid Yesus yang baru saja mengalami pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dia berdoa, orang sembuh. 那么第二位呢，我们看到彼得呢，他刚刚被圣灵充满，但他祷告的时候呢，治疗了这些病人。 Itulah sebabnya pada sore hari ini saya mengajak saudara-saudara yang sedang menonton program ini, biarlah engkau mengalami pengalaman di mana kuasa perkataanmu sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit yang sedang dialami oleh umat Tuhan. 所以我邀请各位在座的弟兄姐妹，你们跟着这个崇拜会的时候呢，你们的话语呢，能够治疗你们所经历的病情。 Yang ketiga, kita lihat dalam Alkitab tentang Yesus itu sendiri. 第三位呢，我们自己要看到耶稣自己。 Di dalam Injil Yohanes pasal 5, 我们打开约翰福音第5章， ayatnya yang ke-8 dan 9, 在第8到第9节， berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. 耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子走了。 Peristiwa ini terjadi di kolam Bethesda. 这个事情发生在这个巴特斯达的这个湖边。 Di kolam Bethesda ini ada sekian banyak orang yang sakit bermacam-macam penyakit. 在这个湖边呢，有很多各种各样的病情，在这些病人。 Dengan mereka hadir di sana untuk menantikan apabila air di kolam Bethesda itu digerakkan oleh malaikat, maka siapa yang duluan turun ke air itu, dia akan sembuh. 那使他们正在等候那个犹太人的节日，谁先下这个符，他们就得医治。 Tetapi fakta menunjukkan bahwa orang yang sakit lumpuh ini sampai kapanpun tidak bisa mendahului orang lain untuk masuk ke dalam air kolam Bethesda itu. 那么，但是这个瘸子呢，他这无论到什么时候呢，他都不能下去这个符，因为他都不能比其他的人。 Dengan demikian dia tidak mungkin disembuhkan. 因此，如果这样的情况之下，他无法被治疗。 Tetapi bersyukur ada Yesus yang datang ke daerah itu. 但是感谢耶稣来到这个地区， Yesus melihat orang ini yang sakit lumpuh, kemudian berkata kepada dia, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. 但是耶稣来到这个地区，看到了这个病人叫他把他的褥子拿起走，就走吧。 Perkataan Yesus ini adalah perkataan yang berkuasa, yang kita kenal dengan kata kuasa perkataan. 这耶稣的话呢，充满大能，我们就知道这话有大能。 Karena kuasa perkataan yang keluar dari mulut Yesus ini, maka orang yang sakit itu sembuh. 因为这有大能的话说出从耶稣的口，那么那个病人呢得医治。 Kalau kita pelajari Alkitab lebih dalam lagi, 如果我们再继续的渗透了解圣经， maka Yesus ini adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. 耶稣是道成肉身。 Injil Yohanes katakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 我们知道在这个约翰福音第1章那里告诉我们，起初有这个道，
道就是与神同在，道成为人。 Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus yang diam di antara kita, yang ada di dalam pasal 5 Injil Yohanes. 所以这个道呢成了肉，成了人，那么人子呢在人间与我们同在。 Nah, Yesus inilah yang hadir di sini, tetapi Kisah Rasul pasal 10 katakan seperti ini, ayat yang ke-38. 耶稣的在这个使徒行传的第4章第38节告诉我们， Kisah Rasul 10 ayat 38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. 在这里写到这个使徒行传第10章第38节，神怎样以圣灵和能力告拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流释放，行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。 Inilah Yesus yang kuasa perkataannya begitu luar biasa sehingga ketika dia perintahkan orang jalan, berdiri dan berjalan, pasti berdiri dan berjalan. 这位耶稣的话是充满了大能，他叫那不能走的人起来行走，那人就能行走。 Kenapa bisa demikian? Karena Yesus penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa, dan Allah menyertai dia. 为什么会这样呢？因为耶稣充满了圣灵，充满了神的能力，他非常有能力。 Sehingga perkataan Yesus ini mendatangkan kesembuhan. 所以耶稣的话呢，带来了医治。 Untuk itu kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 4. 我们再打开彼得前书第4章， ayat 11a. 在第11节第上一段。 Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. 若有人讲道，要按照神的圣经讲。 Di sini ayat ini 1 Petrus 4 ayat 11a ini berintikan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan otoritas yang berkuasa. 那么在这里的主要点就是说，耶稣的话呢是充满了大能的话，有权柄的话。 Jadi ketika kita memperkatakan firman Allah, maka otoritas firman Allah itu yang adalah kuasa Allah dan nafas Allah itu akan bekerja dalam kehidupan kita. 所以，当我们说出神的话的时候，那充满权柄神的话呢，就是神自己的这个息气和他的这个全能。 Sehingga ketika kita sampaikan ini, maka kuasa perkataan Tuhan bekerja dan orang sakit itu menjadi sembuh. Puji Tuhan. 所以，当我们说出这些神的话的时候呢，神的大能在那里工作，那病人呢的医治，赞美主。 Inilah kuasa perkataan yang mendatangkan kesembuhan. 就是大能话语的大能呢，带来医治。 Oleh karena itu pada sore hari ini saya ajak, apabila engkau mendengar firman Tuhan ini dan engkau percaya kepada Yesus, maka kerjakanlah sesuai apa yang sudah engkau dengar. 所以这今傍晚，我邀请你，如果你听到了神的话语，你们要遵行照神的话，那么你们的医治。 Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena otoritas firman Allah itu bekerja dalam hidup kita yang mau percaya kepada Dia dan mengakui firman Tuhan itu berkuasa. 所以我们感谢我们的主耶稣基督，通过他的权柄的话语呢，只要我们要遵行顺服他的话呢，那么这个权柄呢会发生在我们的生活里。